Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ada pula seorang individu, ada seorang individu hari ini membuat kenyataan kononnya karena usahanya, karena mereka bersama, akhirnya Najib Razak pandai pula dia klaim-klaim kononnya usahanya, kononnya apa yang dilakukan, dibuang daripada parti usahanya untuk menjatuhkan Najib Razak. Akhirnya kononnya mendapat jawaban. Ini adalah seorang individu yang tidak tahu malu, seorang individu yang hanya membuat klaim. Ini dia, Muhyiddin Yassin harap kebebasan Badan Kehakiman terus dilindungi. Pandai pula dia klaim kononnya atas usaha mereka, kononnya kerana mereka bersama untuk menjatuhkan kerajaan benar. Tapi apa yang berlaku hari ini? Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bersama dengan UMNO, Barisan Nasional, PAS dan juga Bersatu. Mereka tidur sebentar tapi saling tikam menikam. Inilah yang berlaku. Tapi hari ini insan ini pula membuat klaim kononnya usahanya bersama. Memang agak memalukan sahabat-sahabat semua, ada individu seperti ini yang tidak tahu malu, yang tidak tahu malu menyatakan kononnya beliau terlibat di dalam perkara seperti ini. Saya mau baca mana sudah kenyataannya tuh. Ini dia sahabat-sahabat semua. Kita mulai dari atas lah. Ini start dari sini dia punya komen. Aduh, memang pandai betul dia klaim-klaim ini, klaim apa yang dibuat. Sedangkan individu, kita tahu siapa individu yang sebenarnya yang membuat pembongkaran demi pembongkaran adalah tidak lain tidak bukan sahabat ataupun Rafizi Ramli yang begitu berpayah di Saman dan sebagainya. Tapi hari ini selepas individu ataupun bekas Perdana Menteri itu disalahkan atau dihumban ke penjara, senang-senang pula individu atau abakau ini membuat klaim kononnya usahanya untuk berjuang dalam perjuangannya untuk kononnya menentang rasuah. Aduhai. Beliau berkata, Muhyiddin berkata ketika mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang mengekalkan sabitan dan hukuman dikenakan terhadap Najib Razak berkaitan dana SRC berjumlah RM42 juta. Ahli Parlimen Pago itu bersyukur perjuangan beliau. Perjuangan beliau katanya. Ahli Parlimen Pago itu bersyukur perjuangan beliau dan juga rakyat Malaysia menentang rasuah akhirnya terjawab di Mahkamah Persekutuan hari ini. Hello abakau, ini bukan perjuangan yang kamu lakukan. Ini hanyalah perjuangan yang kamu lakukan hanya beberapa tahun saja. Apabila kamu masih di dalam UMNO dan apabila kamu menyuarakan kamu dipecat dan sebagainya. Tapi kenyataannya, realitinya individu yang membongkar segala kebobrokan ini adalah Rafizi Ramli yang disaman, yang hampir masuk penjara dan sebagainya. Tetapi senang-senang pula abakau ini klaim kononnya perjuangan beliau dan juga rakyat Malaysia menentang rasuah akhirnya terjawab di Mahkamah Persekutuan hari ini. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan daripada abakau ini, bukan dia yang membongkar, bukan dia yang membuat pendedahan demi pendedahan, tapi Rafizi Ramli. Rafizi Ramli bersama dengan rakyat Malaysia, bukannya abakau, bukannya Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Saya telah menyuarakan katanya kebimbangan mengenai penyalahgunaan kuasa dan rasuah skala besar menerusi penyelewengan dana UNDP dan juga SRC Internasional membabikan sejak tahun 2015. Yalah tuh sejak walaupun saya dihukum dengan pemecatan kerajaan dan parti ketika itu, katanya saya terus istimewa dan prinsip menegakkannya hak yang katanya. Muhyiddin berkata hari ini bersama rakyat yang konsisten melawan rasuah dan penyelewengan. Memang saya tak mau baca lagi lah. Saya tak mau baca lagi karena sahabat-sahabat semua karena katanya dia konsisten di dalam melawan rasuah. Tapi semasa beliau menjadi Perdana Menteri, scheme of things adalah satu istilah rasuah yang terjadi di hadapan rakyat.
memberikan jawatan, memberikan upah, memberikan ganjaran dan sebagainya, sekiranya beliau menarik diri atau keluar untuk menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi inilah ganjaran ataupun rasuah di hadapan mata seluruh rakyat Malaysia. Tapi kalau katanya dia konsisten dalam melawan rasuah, itu adalah kenyataan yang sangat hipokrit. Satu kenyataan yang tidak boleh diguna pakai sebagai seorang bekas pemimpin tertinggi juga negara. Kita boleh melihat beliau tidak boleh dipercayai. Beliau dengan kata-kata fakta yang dipusingkan, kononnya begitu dan begini, sebenarnya adalah satu perkara yang saya rasa tidak boleh diguna pakai ya. Sehingga beliau sanggup menyatakan perkara-perkara seperti itu. Sanggup membelot dalam kerajaan Pakatan Harapan ini, membelot mandat rakyat, keluar daripada Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana kuasa, kerana jawatan, kerana wang ringgit dan sebagainya. Namun apa yang mereka jadikan katanya kerana rakyat. Mereka mau menjadikan kerajaan bangsa Melayu, Islam dan sebagainya. Namun apa yang terjadi hari ini sahabat-sahabat semua, kerajaan yang mereka katakan kerajaan Melayu Islam itu hari ini nyata. Bukanlah bayangan yang mereka nyatakan, bukanlah seperti yang mereka nyatakan hari ini. Apabila jelas terjadi perkara-perkara seperti ini, mereka saling berkacaran, saling bertikam di antara satu sama lain, saling menumbangkan di antara satu sama lain, mengugut di antara satu sama lain demi mengejar jawatan, demi mengejar kuasa, uang ringgit dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah inilah yang berlaku di dalam negara kita. Sesuatu yang sangat mengecewakan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyayat. Bagaimana individu sebenar yang begitu bertungkus lumus melakukan pendedahan demi pendedahan. Saudara kita Rafizi Ramli layak diangkat sebagai pemimpin utama dalam negara kita. Layak bersama memimpin di dalam kepimpinan tertinggi di dalam negara kita. Adakah kamu bersetuju dengan saya, sahabat-sahabat semua? Keputusannya adalah yang tidak bersetuju ya, yang tidak bersetuju 90%, yang bersetuju untuk diberi pengampunan 6%, dan yang tiada jawapan di atas 2%. Full complete. 1,009 orang yang terlibat ya di dalam membuat undian. Terima kasih. Jadi rakyat ya, seluruh rakyat Malaysia masih lagi tidak bersetuju ya untuk Mat Sakau, Bos Sakau, siapa lagi gelaran Raja Media Sosial Raja Spain ini untuk diberi pengampunan. Baru 2 hari sudah merasakan ketidaksenangan hidup di dalam penjara. Sehingga alih-alih penyokong-penyokong fanatik membuat tindakan di luar jangka, berada di istana untuk menghantar ya memo kononnya untuk memaksa dan juga meminta pengampunan kepada Agung bagi membebaskan Najib Razak. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah satu perkara sekali lagi yang mengecewakan kita ya. Bagaimana mereka terfikir sedangkan dia sudah dijatuhkan hukuman, sedangkan dengan nyata bahwa dia telah dijatuhkan hukuman karena perbuatan pengumpulan uang haram, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi yang sebenarnya yang bertanggung jawab di sini adalah tidak lain tidak bukan adalah saudara kita Rafizi Ramli, timbalan Presiden Parti Keadilan saat ini yang kembali di dalam arena politik karena tidak sanggup lagi melihat kerajaan ini terus dirosakkan. Kerajaan ini terus dirosakkan oleh individu-individu yang kaki perasuah, pengkhianat, yang melakukan kehancuran ya di dalam sistem parlimen kita, yang mahu mencuba untuk menebuk sistem kehakiman kita dan Oke guys, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap luaton keinginan. Sekian, bye bye.